Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil amdal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamimu bihairi karim. Hari ini kita jumpa lagi dalam sesi sharing isu syariah di Mahkamah Syariah. So bagi yang first time jumpa Uncle perkenalkan diri, nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So hari ini kita akan share beberapa isu lagi. So apa kita punya isu pada hari ini? Okey, isu cerai lah kan. Okey. Apa isu cerai yang ingin diketahui? Selalu kalau orang ada masalah perceraian ni kan, dia tidak tahu apa jenis perceraian yang dia perlu pohon. So actually ada berapa jenis cerai? Okey, kalau Uncle simpulkan, perceraian tu ada 7 jenis. So betul tu, selalunya orang ni mau bercerai tapi dia tidak tahu apakah jenis cerai yang perlu dibuat permohonan di Mahkamah Syariah. So sebelum kamu meneruskan niat untuk bercerai, kamu kena tahu dulu apakah alasan-alasan atau sebab kamu mahu bercerai. Disebabkan oleh alasan cerai itu boleh menentukan jenis cerai apa yang perlu dan sesuai kamu tuntut di Mahkamah Syariah. Okey, Uncle senaraikan ada 7 jenis cerai itu. Nombor 1 adalah cerai secara persetujuan, cerai biasa. Okey, di mana dua belah pihak ni setuju untuk bercerai di Mahkamah Syariah. Siapa dua pihak ni? Suami dan isteri lah. Yang kedua adalah cerai hakam. Satu-satu lagi kita cerita kan. Ya. Mula-mula cerai persetujuan dulu. Okey, Uncle senarai dulu, lepas tu kita cerita satu-satu lah. Yang kedua, cerai hakam. Banyak yang tidak faham ni apa cerai hakam. So, biasanya cerai hakam ni berlaku apabila tidak ada persetujuan pihak-pihak. Contohnya, si isteri ingin memohon cerai di mahkamah melalui cerai biasa, tapi suami itu tidak setuju. Apabila tidak setuju, biasanya perceraian ni akan dipanjangkan ke peringkat hakam. Itulah yang dipanggil cerai hakam. Yang ketiga adalah cerai yang biasa selalu orang dengar adalah cerai fasah. Di mana cerai fasah ni dituntut oleh si isteri kebanyakannya. Sebenarnya dalam fasah ni, suami atau isteri pun boleh memohon di mahkamah disebabkan oleh beberapa sebab. Ada 14 sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu memohon cerai fasah. Yang keempat adalah cerai taklik. Okey. Apakah yang dimaksud dengan cerai taklik? Okey, kamu boleh cek sijil nikah kamu semasa berkahwin, bernikah, akad nikah, si suami telah berikrar taklik. 3 taklik dia tu, okey? Itu cerai taklik. Yang kelima adalah cerai pengesahan cerai luar mahkamah atau lebih dikenali dengan PCLM, di mana telah berlaku cerai luar mahkamah. Paling famous di media-media masa, cerai melalui SMS, cerai melalui WhatsApp, email, apa semua itu adalah PCLM ataupun lafaz yang berlaku di dalam rumah, di dalam kereta, ataupun senang apa-apa lafaz yang dilafazkan oleh si suami, sama ada dia terang ataupun sindiran, kinayah. Yang keenam, apakah jenis cerai yang keenam? Ini yang paling jarang sekali berlaku. Orang cakap siapa buat cerai ini kira orang kaya, iaitu cerai huluk ataupun tebus talak, di mana perceraian ni direquest oleh seorang isteri dengan menggantikan dengan sejumlah wang. Itu dianggap cerai huluk ataupun tebus talak. Yang ketujuh, apa dia cerai itu? Ketujuh adalah cerai secara li'an. Apakah dia cerai li'an? Cerai li'an ni adalah cerai yang dituntut oleh si suami terhadap istrinya atas tuduhan berzina ataupun telah mengandungkan anak orang lain yang bukan anaknya. Itu adalah cerai li'an. Okey, ada 7 jenis cerai yang mana kamu kena tahu apakah sebab-sebab
kamu ingin bercerai, apakah alasan kamu kenapa mahu bercerai. So, ketujuh jenis cerai ini merupakan pilihan mengikut alasan-alasan kamu. Okey. Jadi yang cerai pertama tu jadi dalam 7 jenis cerai tu nanti kita ungkai satu-satu mana expect yang orang suka mau dengar lah. Iya. So yang cerai persetujuan first tu yang cerai persetujuan kan? Yes, cerai persetujuan ni cerai di mana suami atau isteri itu setuju mahu bercerai di mahkamah. Jadi yang ini uncle rasa tidak perlu uncle mau explain panjang-panjang. Sebab apa? Cerai persetujuan ni simple. Di mana dua pihak ni bersetuju mahu bercerai, datang ke mahkamah untuk melafaz cerai. Itu dipanggil cerai persetujuan. Maksudnya perceraian secara damai lah. Di mana pihak-pihak ni setuju datang ke mahkamah untuk bercerai. Jadi Okey? kalau persetujuan bersama ni dia cepat lah. Cepat. Biasanya ambil masa seminggu hingga 2 minggu. Kalau nasib baik, orang cakap seminggu saja sudah selesai. Berdasarkan kepada jadual mahkamah. Kalau jadual mahkamah tu tidak berapa banyak, so kes tu boleh berjalan dengan segera. Maksudnya Kalau cepat. alasan tidak persefahaman, mungkin bolehlah discuss untuk terus dapat cerai persetujuan. Ya, betul. Selalunya cerai persetujuan ni amat sukar untuk kita lihat di mahkamah, tapi ada Jarang. berlaku ya. Jarang lah, tapi ada berlaku. Jadi adalah lebih baik cerai secara persetujuan ni daripada cerai-cerai jenis yang lain. Sebab yalah, lambat laun pun perkara tu akan bercerai juga. Jadi uncle harap bagi mereka yang boleh bercerai melalui perceraian secara damai atau persetujuan ni adalah lebih baik memendekkan masa, lepas tu menjimatkan kos kan. Ini cerai adalah yang the best lah, orang cakap. Cerai yang tidak payah gaduh-gaduh. Jadi kalau cerai macam gini, bolehkah terus diputuskan hak hadanah tu, hak penjagaan anak? Sebenarnya mengikut Seksyen 47 yang akan dibincangkan kalau di request by isteri tu, yang dibincangkan adalah mengenai muta'ah dan nafkah edah sahaja. Adapun pasal hadanah ni perlu difailkan selepas perceraian pada kes yang berlainan. Tapi secara logik anak tu kalau dia ikut had umur, dia terus sama mama lah kan. Di bawah perempuan di bawah 9 tahun, lelaki di bawah 7 tahun tu kan. Betul. Dia terus otomatik sama mamanya lah dijaga. Sebenarnya otomatik itu pada undang-undang syariah hak memang kepada ibu. Walau bagaimanapun, apabila tidak ada satu perintah mahkamah mengenai hak jagaan atau hadanah, maka kedua ibu dan bapa anak-anak ni berhak untuk menjaga anak-anak tersebut. Jadi tidak boleh juga uncle cakap otomatik. Dia tidak otomatik. Tapi kalau seandainya ada persetujuan secara lisan, di mana pihak suami itu enggan pun berebut terhadap hak jagaan, so maksudnya di situ okeylah, tidak perlulah difailkan ke mahkamah. Yang selalu menjadi isu ni adalah perebutan di antara ibu dan bapa atau suami isteri itu. Selalu itulah yang orang takut. Ya. Bila cerai setuju ni, orang akan tanya siapa yang akan jaga anak. Selalunya perceraian secara persetujuan ni kebanyakan difailkan oleh mereka-mereka yang belum mempunyai anak. Yalah, ikut itu belum pengalaman ada anak. uncle Kalau lah. yang sudah ada anak, Kalau yang sudah ada anak, selalunya diorang sudah ada buat discussion persetujuan lah. Maksudnya walaupun si mama yang jaga, tapi si bapa ni masih mendapat hak lawatan dan bermalam setiap hujung minggu, mungkin bergilir-gilir. Yalah, Itulah jadi, yang selalu dipraktiskan lah. So, okay, yang kedua tu apa tu cerai kedua tu? Cerai secara hakam. Ini cerai ni Macam jarang pula.
Memang jarang berlaku sebab dia ambil masa. Sudahlah ambil masa beberapa bulan di dalam cerai biasa atau cerai persetujuan ni tapi tiada mencapai persetujuan. So, perkara ni akan dipanjangkan ke jawatan kuasa pendamai. Apabila jawatan kuasa pendamai memberi satu laporan tidak ada sepahaman, maka hakim bicara akan memanjangkan perkara ini ke hakam. Apa tu hakam? Hakam ni adalah satu cara perceraian yang orang tengahkan oleh hakam-hakam. Maksudnya ada satu pegawai hakam di antara suami dan isteri itu akan dilantik oleh mahkamah bagi mencapai satu persetujuan. Siapalah wakil dia? Kebanyakannya kalau di Sabah dia dilantik di kalangan pegawai mahkamah. Mungkin pegawai suluh ke apa menjadi pegawai hakam terhadap pihak-pihak iaitu suami dan isteri. Di mana proses ni akan mengambil masa kebiasaannya dalam 6 bulan. Kalau ada sepahaman, mungkin perceraian itu tidak dilakukan lah. Tapi seandainya tidak ada sepahaman, maka perceraian akan diputuskan oleh pegawai hakam. Jadi apakah selalunya alasan, contohlah kalau orang tidak bersefahaman kan, orang cerai secara persetujuan ya lah kan. Betul. Kalau kena pukul, orang pergilah fasakh. Jadi Betul. kalau untuk yang hakam ni, apa reason yang selalu akan bawa orang untuk buat cerai? Selalu reason dorang very simple, iaitu tidak ada sefahaman. Pun boleh buat hakam, bagus buat persetujuan. Kalau yang lelaki tidak setuju, itulah sebabnya lari ke hakam. Selalunya pihak suami tidak bersetuju di dalam cerai biasa. Sudah tidak sefahaman, kenapa lagi tidak setuju? Itulah yang selalunya berlaku, si suami enggan menceraikan. Jadi perkara ini dipanjangkan ke peringkat hakam. Di mana di peringkat hakam, hakam-hakam ni akan berbincang. Seandainya perkara ini tidak dapat diselesaikan, maka hakam-hakam akan memutuskan talak satu terhadap isteri. Maksudnya, baik huk baik ruh, perceraian tetap akan berlaku. Cuma di dalam cerai hakam ini, dia bukan talak raji'i ya. Maksudnya dia talak bain. Bain sugro, maksudnya cerai yang tidak boleh dirujuk. Tidak sama dengan cerai yang tadi persetujuan tu. Itu talak raji'i. Okey, apabila dia cerai secara hakam, maka dia cerai bain, talak bain. So okey lah, lepas tu talak yang ketiga tadi tu apa tu? Yang biasa kita dengar, fasah. Fasah ni mempunyai berbagai alasan. Selalunya yang orang selalu guna alasan adalah cuai memberikan nafkah selama 3 bulan. Sama ada berturut-turut ataupun secara rumpang. Itu yang selalu digunakan dalam cerai fasah. Ataupun alasan-alasan lain yang dipikirkan munasabah untuk bercerai. Ini juga selalu diambil alasan itulah. Jadi dalam cerai fasah ni dia ada lebih kurang 11 hingga ke 13 sebab kenapa cerai, alasan-alasan cerai fasah ni. Apakah kesilapan, apakah kesilapan isteri-isteri ni bila mau buat apa permohonan yang ini, yang cerai ini kali ni, yang ketiga, yang fasah ni. Apakah kesilapan dia? Apakah kesilapan yang selalu dong buat semasa membuat permohonan? Kesilapan dorang mau bercerai. Tapi mungkin dorang selalu dengar perkataan fasah-fasah ni. Dorang apply lah fasah. Tapi apa masalahnya bila dorang apply fasah? Alasan dorang untuk bercerai itu tiada dalam alasan fasah tu. Okey, bila tidak ada alasan dalam cerai fasah dan si suami lah pula pintar, dia ambil peguam dan peguam tu membela dia dengan baik bahwasanya si isteri ni membuat satu tuntutan fasah yang tidak munasabah. Maksudnya dia bagi fakta yang berbeza daripada alasan-alasan fasah mengikut undang-undang tu. Jadi selalunya fasah akan ditolak oleh hakim bicara. Pernah jadi tak? Pernah jadi. Jadi janganlah tersilap memilih jenis cerai. Kadang-kadang dia bagi alasan
cerai itu disebabkan contoh yang tiada apa nih? Dia cakap suami dia ni pernah melafazkan cerai. Contoh lah, dia tidak tahu. Dia apply sendiri ini cerai. Sekali tengok alasan fasa tu tiada pula pasal lafaz cerai luar mahkamah. Sepatutnya dia ni memfailkan kes PCLM atau pengesahan cerai luar mahkamah, tapi dia silap fakta. Itu technical lah sudah Yes, kan. technical. Jadi alasan ni akan jadi kurang sesuai lah untuk kes tersebut. So yang kesilapan inilah yang kasi lambat proses tu kan. Jadi apabila kes ditolak baru di-apply lagi, baru mungkin 6 PCLM. bulan lagi. 6 bulan lagi maksudnya kes tu. Itulah yang menyebabkan wanita ni kadang-kadang fed up untuk membuat satu permohonan atau tuntutan cerai di mahkamah. Satu naik mahkamah. Iya, dan kesilapan dorang dalam membuat tuntutan cerai tersebut. Jadi bukan salah mahkamah tapi salah diri sendiri sebab tiada ilmu, tidak tahu yang dia tahu mau cerai dan dia salah isi borang cerai. Inilah yang menyebabkan dilema seorang isteri ingin memohon cerai di mahkamah syariah. Apa yang menakutkan dorang semasa membuat permohonan fasakh ni? Apakah yang menakutkan dorang? Yang menakutkan dorang adalah buat permohonan cerai tapi kes itu tidak berjalan. Salah Dorang dokumen sudah ni. isi borang. Oleh kerana dorang ni tidak peguam, jadi tidak tahu macam mana proceeding tu. Kesilapan yang kerap dilakukan oleh isteri-isteri yang membuat permohonan tanpa peguam ni, dorang gagal menyampaikan saman secara sempurna terhadap pihak defendant. Siapakah pihak defendant? Suami dorang tu. Saman yang dikeluarkan oleh mahkamah tu tidak sampai. Dorang mengharapkan pihak mahkamah menyampaikan saman. Memang tidaklah. Bukan kerja mahkamah mau menyampaikan saman. So, dorang ni tidak faham. Dorang tunggu, mahkamah pun tunggu. Mahkamah tunggu, dorang punya affidavit penyampaian sempurna. Yang si klien ni pula tunggu tarikh mahkamah yang seterusnya. Lepas tu mengamuk pergi mahkamah, dia cakap bila tarikh bercerai. Mahkamah pun tanya, mana surat penyampaian? Apa itu? Jadi perkara-perkara ini selalu menjadi punca kes cerai itu tidak berjalan dengan sempurna. Apabila penyampaian saman, notis saman yang dikeluarkan oleh mahkamah tu, yang sepatutnya disampaikan kepada pihak lawan, tidak disampaikan, maka proceeding itu tidak akan diteruskan. Sehinggalah pihak sebelah menerima saman tersebut secara sempurna. Dan apa lagi yang selalu berlaku, masalah wanita atau isteri ni, di mana dia tidak dapat menyampaikan saman sebab dorang tidak tahu keberadaan suami dorang tu di mana. Mungkin si suami ni sudah missing in action. Dorang sudah tak tahu di mana. Jadi ini lagi yang menyebabkan isteri tu kan dia bingung. Apa aku perlu buat ni? Sudah 5 tahun laki aku ni tak pandai balik. Keluarga dia pun tak tahu. Aku mau hantar saman ni pergi mana? Jauh nafkah jauh, jauh lagi kan. Jadi itu yang menyebabkan dorang bingung. Bila dorang tanya mahkamah, mahkamah cakap perlu buat satu penyampaian ganti. Bingung lagi dorang, apa tu penyampaian ganti? Okey, senang cerita kerana suruh iklan surat khabar. Ini lagi satu cerita, dorang pun tak tahu di mana mau iklan surat khabar. Jadi akhirnya berapa tahun lah tu baru selesai kalau begitu kan. Jadi bila dorang ni kurang peka terhadap itu semua ceritanya. prosedur ni, dia menjadikan proceeding mahkamah ni dia terstuck lah. Disebabkan perkara-perkara teknikal yang sepatutnya dorang buat, dorang sempurnakan tapi tidak terbuat. Lepas tu jumpa lagi mahkamah bilang pergi cari peguam. Lebih kurang macam gitu lah tu. Yang itu baru kes fasah. Ada lagi yang selalu berlaku di mahkamah, angka lompat sikit lah, pasal pengesahan cerai ni. Beginilah. Nantilah bagi kita cerita. Okey, nantilah kita cerita pasal One pengesahan by cerai. one. Okey. So itulah selalu masalah
di mahkamah mengenai cerai fasa. Satu lagi, kalau dorang sudah pilih alasan tu, dorang dah tahu dokumen apa mau dikasih sedia sebagai bukti. Yes, itu juga satu sebab kenapa kes itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi ceritanya di sini better lah pakai hikmat peguam. Dalam banyak-banyak alasan fasak tu, alasan fasak yang mana satu yang paling selalu kamu dengar orang buat tuntutan? Tidak diberi nafkah. Nafkah apa Itulah usin? nafkah zahir. Bukan Okay. nafkah batin lah. Nafkah batin pun ada, yaitu melebihi setahun tidak mendapat nafkah batin. Paling senang cerita suami yang hilang lah, hilang tanpa berita. Mungkin dalam setahun 10 bulan, setahun berapa bulan kan, so dorang beli guna alasan yang ini. Dia tak kira lah dia bini keberapa kan. Ya, tidak kisah. Yang penting cara mau declare di mahkamah perlu ada saksi. Okey, saksi itu wajib untuk menguatkan keterangan si pemohon. Saksi tu ada mesti cukup umur lah kan. Mesti cukup umur 18 tahun, Nanti dia sehat, Anakku berakal. nampak dia Bram. Anak aku 5 tahun nampak dia Bram. Kalau 5 tahun dah boleh lah. Dia sekurang-kurangnya sudah mumais sebenarnya saksi ini. Tapi sebaik-baiknya kalau berumur 18 tahun ke atas. Kalau tidak ada pun sekurang-kurangnya 13 tahun, 14 tahun ke atas pun sudah boleh menjadi saksi di mahkamah. Di mana dia itu boleh petah bercakap lah, orang cakap apabila ditanya. Jadi okay, next tu apa? Next selepas fasa adalah cerai taklik. Banyak orang tidak faham cerai taklik ni. Sebab taklik ni ada dua fahaman. Pertama adalah taklik berdasarkan sijil nikah, ikrar taklik. Satu lagi taklik yang orang faham adalah yang berlaku di luar mahkamah. Contohnya lafaz taklik ni, contoh begini yang selalu orang buat. Kau keluar saya daripada rumah ni, aku ceraikan kau talak 1. Tiba-tiba isteri dia betul-betul keluar rumah. Yang itu dianggap lafaz taklik. Tapi perceraian tersebut tidak boleh difailkan di bawah cerai taklik. Dia difailkan di bawah pengesahan cerai luar mahkamah. Kenapa? Sebab lafaz taklik itu berlaku di luar daripada mahkamah syariah. Maka mengikut undang-undang, apa-apa perceraian lafaz cerai yang berlaku di luar daripada mahkamah perlu difailkan melalui pengesahan cerai luar mahkamah. Jadi yang taklik dalam sijil nikah tu apa itu? Ada 3 klausa, iaitu yang pertama apabila tidak memberikan nafkah zahir atau wakil dia selama 4 bulan komariah berturut-turut. Kosong lah, zero. Kosong lah, tiada bagi. Wakil dia pun tidak bagi. Contoh wakil ni keluarga lah, keluarga suami itu. Yang kita baca dalam sijil nikah tu yang di bawah sekali tu ikrar taklik suami tu. Yang kedua biasanya pasal nafkah batin lah, 4 bulan berturut-turut. Yang ketiga tu ada melakukan daral syar'i. Daral syar'i ini maksudnya melakukan satu tindakan yang mencederakan fizikal kah, mental kah. Yang itu dianggap daral syar'i. Apabila ketiga-tiga klausa ni berlaku, maka si isteri boleh membuat permohonan atau tuntutan pengesahan cerai taklik di mahkamah syariah. Jadi itu perlu apa ni? Saksi. Mestilah kan? Mesti ada saksi juga untuk mengesahkan keterangan mengenai apakah sebab berlakunya cerai taklik. Jadi kalau sudah ada saksi, laju juga kan ataupun lambat juga prosesnya? Okey, dia proses ni laju, biasanya standard 4-5 bulan lah. Oh, sama juga lah. Yes, yang menjadi lambat apabila kena drag case ni oleh pihak sebelah. Tiba-tiba ada pakai peguam. Sudah pakai peguam, tiba-tiba tu minta tangguh. Jadi inilah yang selalu melambatkan proses. Jadi proses penangguhan selalu tu dia macam gantung tanpa tali lah tu kan, dalam masa beberapa bulan tu.
Contohnya kalau dia sudah dapat peguam, biasanya peguam akan mohonlah satu tarikh baru untuk pihak dorang tu membuat satu pembelaan. Jadi ini ambil masa lagi lah. Ya, anda dapat buat apa-apa juga, gantung juga kan. Gantung sebulan lah. Selepas sebulan tu adalah proceeding dia lagi. Oke lah, lepas tu next dia. Next adalah cerai. Pengesahan cerai luar mahkamah, PCLM itu Oh, sendiri. ini yang paling banyak kan. Inilah yang paling banyak berlaku. Semasa PKP pun banyak orang filekan. Kalau kita nampak mahkamah hanya membuka 2 kes sahaja, kes terdesak, yaitu pengesahan cerai luar mahkamah dan cerai secara persetujuan. Okey. Uncle mau bagi tips kepada isteri-isteri. Seandainya kamu ingin memfailkan pengesahan cerai luar mahkamah, tapi kamu tidak ada saksi, dan suami kamu pula jenis yang tidak mau hadir ke mahkamah, maka uncle boleh cakap, tidak payahlah susah-susah failkan. Sebab kes itu tetap akan di reject. Maksudnya, biarpun proses itu berjalan, mahkamah tidak dapat sahkan pengesahan cerai tersebut apabila kita tidak boleh bawa saksi dan bukti, dan suami pula degil tidak mau hadir. Benda begini kamu boleh filekan cerai yang lain. Okey? Sebab suami pun tidak mau datang, saksi pun kamu tidak ada. Kalau bukti ada, saksi pun mau juga. Kalau contoh macam WhatsApp tu, Pak. Kan diantar WhatsApp. Okey. Laki diantar WhatsApp, aku ceraikan kau, dia bilang gitu. Jadi mau saksi juga kan? Betul, sebab apa? WhatsApp itu dia cuma satu tulisan. Tulisan tersebut, teks tersebut perlu disahkan sama ada betulkah teks tu ditulis sendiri oleh si suami ataupun tidak. Jadi saksi daripada mana lah? Kita perlukan saksi daripada rumah lah. Maksudnya orang yang mengetahui, contoh ibu bapa. Orang yang mengetahui dia yang tulis tu WhatsApp. Contohnya lah kan dalam WhatsApp tu bapa atau ibu boleh mengesahkan bahwasanya itulah nombor si suami. Maksudnya dalam WhatsApp tu kita perlukan saksi-saksi yang itu tu benda tu memang betul dan inilah nombor si suami. Benda-benda begini memerlukan saksi. Jadi saksi inilah yang mengesahkan apa-apa dakwaan si isteri. Jadi itulah sebab kita perlukan saksi dalam pengesahan cerai luar mahkamah. Apa ayat-ayat, contoh ayat-ayat yang boleh jadi sanksi ni untuk bawa buat pengesahan? Dia ada 2 saja lafaz selalu di luar mahkamah ni. Yang pertama sore. Sore ni aku ceraikan kau. Aku talak kau. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Itu semua jelas. Ini yang merupakan satu lafaz cerai yang jelas. Yang selalunya yang menjadi persoalan adalah lafaz talak secara kinayah ataupun sindiran. Contohnya, baliklah kau pergi rumah bapa mama kau, aku mau kasih tinggalkan kau. Yang semua ni adalah lafaz cerai kinayah ataupun kita sudah tiada hubungan lagi apa-apa, kau baliklah ke rumah ibu bapa kau. Ini merupakan satu lafaz kinayah, di mana lafaz kinayah ni hakim perlu ambil keterangan si suami. Apakah niat dia melafazkan kinayah tersebut? Kalau dia bilang aku main je, betul? Dia salah, aku marah, dia bilang. Okey, selalunya hakim akan suruh si suami itu untuk bersumpah nafi terhadap lafaz itu bukanlah lafaz untuk bercerai. Dia perlu bersumpah. Seandainya dia bermain dengan sumpah, kita pun tahu macam mana Allah akan melaknat bagi orang yang bersumpah tipu. Jadi maksudnya di sini sumpah nafi si suami itu diambil kira lah. So bila suami itu sendiri berani bersumpah, maka hakim bicara akan mengikut sumpah si suami. So selalu masalah begini memang si laki nak mau mengaku. Jadi macam mana lah kalau dia nak mau mengaku? Jadi kalau dia tidak mau mengaku, hakim akan ikut lafaz sumpah nafi si suami. Sampai berapa kali lah dia akan buat gitu? Contoh macam next time dia buat lagi. Aha. Lepas tu di file lagi.
buat lagi sumpah nafi itu konon, jadi sampai Begini, bilang lah. kalau tahu sudah si suami ini menipu, istri boleh memfailkan cerai yang jenis lain. Maksudnya janganlah diulang benda yang kita tahu sudah laki ini penipu. Jadi kenalah orang cakap, kena pandai pilih cerai jenis apa lagi selain Kalau daripada sendiri-sendiri confirm lah tak tahu. yes, pasal itulah kena gunakan hikmat peguam syar'i. Kalau macam di rumah dong tahu sudah jadi macam gini kan, tapi perempuan tu sendiri pun yang macam malas mau urus. Kalau malas ngurus hendak bercerai ya. Iyalah, Nah, macam mana lah? macam mana dia mesti ada salah seorang memfailkan di mahkamah. Kalau setakat bercakap saja, macam mana lah itu? Tidak mau urus, sebelah pun tidak mau urus. Jadi maksudnya tidak adalah berlaku permohonan atau tuntutan perceraian. Sebab Jadi apalah kejadian dia tidak akan bercerai lah gitu. iya. Maksud dia macam mana penghabisan dia apa, penyudahan dia. Kalau balik laki dia cakap gitu. So katalah kan tangan laki. Oke, kalau sudah balik-balik, kenapa juga ndak pintar nih bini rakamlah suara si laki itu balar-balar mau melepas cerai. Tapi bini itu pun malas juga mau mengurus. Kalau semua malas apa yang jadi? Tidak lah apa-apa. Gitu saya lah. Gitu saja lah, sebab macam gini. Aku nih lapar, aku malas mau makan. Nasi depan mata, ndak makan, lapar lah terus. Apalah jadi dengan keadaan rumah tangga tuh? Memang huru hara lah. Mungkin dorang ni sudah bercerai telak 3 sebab 3 kali sudah lepas cerai. Lepas tu mungkinlah telah berlakunya satu persetubuhan, orang cakap zina di antara suami dan istri. Benda-benda beginilah yang orang istilahkan berzina di dalam perkahwinan, sebab telah berlaku cerai mungkin 3 kali. Kan? Inilah sebab dia. Jadi Uncle mohon orang di luar sana supaya tidak mengambil ringan terhadap perkara tersebut, di mana kamu mesti memfailkan apa-apa pengesahan luar mahkamah dengan kadar segera. Mengikut undang-undang, apabila berlaku lafaz, kamu perlu melaporkan atau memfailkan dalam masa 7 hari. Oke? Kalau kamu lambat daripada 7 hari, akan didakwa oleh pendakwa syariah. Jadi ada orang cakap, janganlah kau lapor, nanti kau kena denda lagi. Ndak lapor sekarang, ndak kena denda sebab kamu tidak lapor. Satu hari nanti bila kamu diceraikan, baru kamu mau mengaku, lagi lah kena denda. Jadi sekarang kamu takut kena denda. Yang kena denda ni bukan si istri, si suami. So kenapa istri perlu takut mau laporkan perkara tersebut? Oke, jadi next lagi. Selepas PCLM cerai huluk. Apakah dia cerai huluk? Cerai huluk ni bermaksud tebus talak, di mana si istri ingin bercerai tapi dia offer satu jumlah wang yang akan ditawarkan kepada si suami dan si suami itu bersetuju. Okey, contohlah. Okey, aku mau minta cerai. Si isteri cakap, aku offer kau 20,000. So si suami pun okey, aku setuju. So dia perlu membawa cash 20,000 tersebut di depan hakim semasa si suami tadi ingin melafazkan cerai huluk. Okey, itulah yang dipanggil cerai huluk ataupun tebus talak, di mana si isteri menawarkan satu jumlah wang terhadap si suami untuk si suami melafazkan cerai. Jadi itu jumlah tu kan dia satu jumlah tu yang tidak berubah kah? Maksud dia, contohlah dia bilang 10,000 kan, jadi bini dia bagi 10,000. Lepas bercerai dia bilang, aku nak puas hati tu, aku Ya sudah, pasal tu dia Apil mesti di balik. depan hakim. Okey, jumlah tu dipersetujui di depan hakim. Pernah sudah kah buat benda ni? Pernah sudah. Nasib baik murah. Laki dia setuju harga 5,000. Kalau tidak, selalunya benda ni susah.
get through. Sebab bila orang cakap mau cerai dulu, mulailah laki dia minta harga bukan-bukan 1 juta lah. Jadi tahun tak akan dapat kan? yes, sebab jarang suami mau setuju dengan cerai hulu, tapi ada. Jadi maksudnya di sini cerai jenis ni memang setahun satu kali pun susah mau jumpa lah. Okey, yang seterusnya? Yang seterusnya adalah cerai li'an. Cerai li'an ni lagi jarang berlaku. Sebab bukan senang untuk menuduh isteri tu berzina maupun isteri tu mengandungkan anak yang bukan anaknya. Tapi ada berlaku maksudnya. So cerai jenis ni biasanya si suami atau si isteri akan bersumpah sebanyak 4 kali di depan hakim. Bagi orang cakap, si suami dia tuduh bersumpah terhadap isteri yang berzina, maka si isteri juga bersumpah tidak mengaku. Jadi apabila perkara ini telah dilakukan, maka cerai jenis ini dipanggil cerai jenis talak bain kubro. Talak bain kubro ni maksudnya tidak boleh lagi bersama semula. Dia Sampai macam bila lah. talak 3, beza dia talak 3. Talak 3 ni bila isteri tu kahwin dengan lelaki lain, lepas tu bercerai, dia boleh balik kahwin sama suami lama dia. Kalau talak bain kubro yang jenis cerai li'an ni, dia seumur hidup tidak boleh bersama. Maksudnya Berat memang lah. paling berat lah. Inilah cerai li'an. So alhamdulillah uncle sudah cover 7 jenis cerai yang ada di mahkamah syariah. Okey, so lepas 7 jenis cerai ni kan, bila seorang isteri tu dia zero knowledge, dia tak tahu apa-apa kan. Dia stres tu ni, dia mau bertuntutan perceraian lah, dia pergi mahkamah, dia tiada peguam. Apakah yang akan terjadi dengan dia yang sangat ketara akan jadi dengan dia sebab dia tidak tahu apa, dia ada zero knowledge tapi dia mau bercerai. Yang pertama, confirm dia tidak tahu jenis cerai apa yang perlu dia pohon di mahkamah. Apabila dia tanya di counter ni ada bertukar-tukar pegawai counter lah. Kadang-kadang pegawai A cakap begini, pegawai B cakap begini, pegawai C cakap begini. Di sanalah dia mulai pening. Satu suruh cerai jenis ni, satu suruh cerai jenis ni, yang satu lagi suruh cerai jenis ni. Jadi kalau kamu silap pilih, maka cerai kamu mungkin terbengkalai ataupun panjang ceritanya sampai bertahun. So maksudnya di sini kamu kena faham apa jenis perceraian yang sesuai dengan fakta kes kamu ataupun alasan kamu ingin bercerai di mahkamah syariah. Salah pilih, cerai pun lambat. Okey? Apakah apa kesulitan yang isteri ni akan hadapi sepanjang proses perceraian tu? Contoh dia macam pertama, mana lelaki dia tahu dia akan mau bercerai kan. Pertama macam pemberitahuan pada suami tu dia mau bercerai. Selepas tu apa respon lelaki tu, apa respon suami tu nanti, apa respon keluarga dia. So dalam proses ni, kalau isteri ni ada mengambil khidmat peguam contohnya, macam mana proses-proses yang sulit, yang susah, menyusahkan dia ni dapat dikurangkan? Biasanya peguam akan menasihatkan anak guam dia apakah yang perlu dilakukan oleh anak guam tu daripada minggu yang seterusnya. Sebab for sure orang yang membuat satu permohonan cerai ni dia rasa takut. Dia boleh bayangkan sudah apa akan jadi, bergaduh lah aku ni sama laki aku, habislah aku ni oleh keluarga dia, karena halau lah apa semua benda. So apabila dia menggunakan hikmat peguam, klien ni akan tahu apa hak dia dari segi undang-undang maupun hukum syara. Jadi kalau orang yang tidak peguam ni, dia dah tahu karena halau dia keluar. Padahal suami dia tidak berhak untuk menghalau
biarpun setelah bercerai. Di dalam tempoh iddah, istri masih ada hak tempat tinggal. Bayangkanlah kalau dia tidak tahu hak dia, karena tipu lagi. Contohlah, ni perempuan ni bukan warga negara. Dia cakap, kau pasport lah, mana layak jaga anak. Padahal dalam undang-undang tiada pun cakap orang pasport ni tidak layak menjaga anak. Tapi oleh kerana ketidakketahuan atau tiada pengetahuan, zero knowledge, jadi dia pun akurlah dengan apa yang didakwa oleh si suami tadi. Jadi uncle nasihatkan, janganlah kita buta pengetahuan syariah, dapatkan hikmat seorang peguam bagi membela hak-hak kamu. Okey, bagi isteri yang membuat permohonan alasan dia dipukul. Okey, bila dia pergi buat permohonan di mahkamah, for sure husband dia akan jadi semakin ganas. Okey. So, sedangkan proses tu lambat. Mhm. Jadi, macam mana proses yang lambat ni dan suami yang ganas ni, macam mana proses guaman akan dapat bantu isteri yang macam gini? Biasanya kalau kamu menggunakan hikmat peguam, peguam akan memfailkan kes yang lain bagi menyelamatkan kamu melalui injunksi, di mana seorang suami itu akan mendapat satu perintah mahkamah untuk suami itu tidak boleh dekat kepada si isteri atau mengacau ganggu kepada si isteri semasa di dalam proses perceraian tersebut. Bayangkan kalau kamu tidak peguam, adakah kamu mengetahui perkara demikian? Confirm tidak tahu. Jadi, dapatkan hikmat peguam supaya kamu tidak diganggu oleh suami yang ganas. Itu kalau itu kalau isteri yang mau dapatkan orang isteri yang mau buat tuntutan cerai pasal dia kena pukul. Okey. Zahir lah kan. Macam mana pula dengan isteri yang tekanan? Dia dapat tekanan mental. Dia nak nampak di badan kau, nak nampak kau tidak dapat buktikan dari badan kau. Macam mana proses perceraian yang macam gitu tu? Sebab dalam proses yang lambat tu, of course lah perempuan tu dia nak mau lelaki tu dekat dengan dia. Kan, dia akan tambah stres. Jadi macam mana tu selalu proses dia tu, macam mana dia akan dinasihatkan? Okey, biasanya nasihat seorang peguam ni dia berbeza-beza. Sebab kalau uncle cerita dalam ni adalah tidak sesuai untuk uncle, sebab setiap peguam dia akan menasihatkan anak guam dia tu apabila seorang klien menghadapi masalah tekanan mental tu, dia kena merujuk kepada fakta kes tu dulu. Mungkin boleh bagi tahu pada orang awam, ini something yang tidak payah dirisaukan. Iya, sebab apa? Peguam kamu akan tahu macam mana untuk handle kes kamu supaya kamu dalam keadaan yang selamat dan dalam keadaan yang tenang lah kan? tenang, tanpa ada emosi yang orang cakap ketakutan. Mungkin ibu bapa atau keluarga boleh memainkan peranan juga. Ya, biasanya hakim akan memohon ahli keluarga terdekat untuk membantu anak guam tu daripada terus menghadapi tekanan mental maupun ancaman daripada pihak yang ditakutkan itu. Okeylah, jadi jelas sudah tadi apa yang ada 7 jenis perceraian tu. Okey. Ketakutan yang selalu kamu jumpa lah kan? Ya. So uncle harap cara penyelesaian dia kamu dapat hari ini info yang berguna. Mungkin kamu sudah ada idea apakah jenis cerai yang perlu kamu pohon. Okey, uncle masih offer kamu boleh join uncle punya Telegram channel supaya kamu mendapat info, ilmu, knowledge dan e-book mengenai 7 jenis perceraian ni secara detail, dan kamu boleh study lagi balik. Mungkin dalam video ni kamu rasa tidak puas hati dengan dia punya
penerangan tu. Penerangan tu dia tidak kena Tidak dengan kena. So keperluan mungkin kalau kamu. kamu baca dengan e-book tu, kamu mungkin akan lebih faham. Ada berapa pages tu? Lebih kurang dalam 40 lebih pages. Jadi pause tu. Pause So untuk dibaca. join lah Uncle punya channel. Boleh tengok dalam page tu macam mana mau Senang masuk. je, Sufian Ismail je. Sufian Ismail, Telegram tu. So dapatkan peluang ni untuk belajar secara percuma di dalam page Uncle. So Uncle harap malam ni kamu berpuas hati dengan sharing ini. So Uncle ucapkan, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Ismail, merupakan peguam syar'i yang beramal di negeri Sabah. Ada berapa jenis cerai? Okey, ada berapa jenis cerai di Mahkamah Syariah? Kita ada 7 jenis cerai. Cerai secara biasa atau persetujuan. Cerai pertama. Okey, yang kedua adalah cerai melalui hakam. Yang ketiga adalah cerai melalui fasah. Yang keempat adalah cerai melalui cerai taklid. Yang kelima, kita ada cerai pengesahan cerai luar mahkamah yang lebih dikenali dengan PCLM. Yang keenam, kita ada cerai huluk atau lebih dikenali dengan tebus talak. Okey. Yang ketujuh adalah cerai melalui cerai li'an, di mana seorang suami itu menuduh isterinya berzina ataupun mengandungkan anak yang bukan anaknya. Okey, dalam semua jenis cerai ni, apabila seorang isteri datang berjumpa dengan peguam ni, apakah ketakutan yang menyebabkan diorang susah membuat keputusan untuk berjumpa dan memilih mana satu cerai yang sesuai untuk mereka? Okey, selalunya orang lebih takut untuk bercerai ini bila dia risau akan berlakunya pergaduhan. Okey, itu sudah menjadi kebiasaan apabila perceraian berlaku, bermaksud ada syikok yang berlaku. So, Uncle advise, tidak payahlah risau. Untuk menghilangkan kerisauan dan ketakutan kamu, dapatkanlah hikmat seorang peguam untuk kamu mendapatkan konsultasi macam mana cara untuk kamu mengkategorikan apakah jenis cerai yang sesuai dengan sebab dan alasan kenapa kamu ingin bercerai. Sebab Uncle tidak mahu kamu tersalah pilih jenis cerai yang menyebabkan cerai itu terlalu lama di mahkamah syariah. Ini pengalaman Uncle sebagai peguam syar'i. Okey, selain daripada akan berlakunya pergaduhan, apa lagi kerisauan oleh para isteri ini yang takut untuk membuat keputusan? Selalunya mereka risau diorang tidak akan dapat jumpa anak, diugut akan dihalau daripada rumah. Ini perkara dua ni selalu menjadi ketakutan si isteri. Okey, Uncle mau bagi tahu, seorang suami tidak berhak untuk menghalau seorang isteri walaupun selepas berlakunya perceraian. Di mana selepas berlakunya perceraian, seseorang isteri itu masih lagi di dalam tempoh iddah, di mana dia berhak untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah iddah. Suami ini tidak berhak untuk menghalau pun isteri itu daripada rumah walaupun rumah itu milik si suami. Okey. Yang seterusnya pula, Uncle mau beritahu mengenai hak jagaan anak, dia tidak ada kena mengena apabila berlaku perceraian. Kebiasaannya apabila telah bercerai, tuntutan hak jaga anak ni biasa dilakukan. So bagi ibu atau isteri tidak payah risau. Bagi anak kecil yang di bawah umur 9 tahun bagi perempuan dan 7 tahun bagi lelaki, prioriti untuk hak penjagaan anak adalah kepada ibu. Okey? Jadi tidak payah risau tentang orang cakap dakwaan suami yang dia akan mendapat hak jagaan. Kamu ni tidak dapat sebab kamu ni pasport lah, apalah, itu semuanya tidak betul. Jadi tidak payah risau. Okey, selain daripada hak jagaan anak, tadi apa lagi tu? Dihalau daripada rumah, berlakunya pergaduhan.
apa lagi kerisauan? Contohnya pada isteri yang dipukul, menggunakan alasan dipukul untuk menuntut cerai ni. Okey, apabila kamu rasa kamu akan dipukul, Macam terancam lah. terancam, okey, kamu tak payah risau sebab apa? Benda tu belum berlaku. Seandainya berlaku tindakan fizikal tu, apa perkara yang harus kamu lakukan? Tidak perlu melawan. Kamu just biar dia pukul. Selepas dipukul, kamu perlu pergi ke balai polis untuk buat laporan. Pastikan sebelum pergi, ambil dulu gambar. Kita takut lebam tu akan hilang. Jadi ambil dulu gambar dalam keadaan tutup aurat, okey? Lepas tu, sudah buat laporan polis, terus pergi ke hospital untuk mendapatkan laporan perubatan. Okey? Apabila buat laporan perubatan, barulah perkara ini kita boleh bawa ke mahkamah bagi tuntutan cerai fasah. Okey? Kadang-kadang ada orang cakap, "Uncle, mau pergi mana dulu? Hospital ke balai polis dulu?" Yang sebaik-baiknya pergi ke hospital dulu. Itu yang dia punya kronologi yang bagus. Sebab apabila kita dalam kesakitan, pastinya kita akan ke hospital dahulu. Selepas kita pergi hospital, dapatkan rawatan dan dapatkan laporan terhadap kesakitan tersebut, barulah kita membuat satu laporan polis terhadap tindakan fizikal tersebut. So, ketakutan isteri ni yang tadi dia cakap tu, takut dipukul, takut bergaduh, takut hak jagaan anak, takut dihalau. Semuanya ada penyelesaian. Betul, okey. Seandainya berlaku kecederaan itu, di mana pihak isteri ini boleh mendapatkan perintah mahkamah bagi injangsi terhadap kacau ganggu si suami di dalam proses perceraian. Kamu juga boleh melaporkan kepada Jabatan Kebajikan. Sekarang ni sudah akta di bawah keganasan rumah tangga. So jangan risau, selain daripada Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil juga memperuntukkan satu undang-undang di bawah akta keganasan rumah tangga. So tidak payahlah risau, Malaysia masih mempunyai undang-undang yang boleh membela nasib seorang wanita. Okey, bagaimana pula dengan isteri yang dia takut suami dia terkejut dengan tuntutan cerai itu? Okey, benda ni sebenarnya sudah kebiasaan. Maksudnya, apa yang paling penting, kalau kamu memfailkan perceraian ni secara sendiri ataupun tanpa peguam, benda ni memang susah untuk merealisasikan. So, apa yang perlu kamu buat, Uncle advice, adalah perlu dapatkan hikmat seorang peguam. Biar peguam buat kerjanya. Okey, selalu banyak yang tanya macam mana mau cari peguam. Ramai peguam kamu boleh rujuk di Mahkamah Syariah. Boleh minta tunjuk kepada orang-orang di mahkamah siapakah peguam yang kamu rasa kamu mau pilih, selesa. Okey? Okey, tadi kita sudah cakap pasal ketakutan isteri-isteri ni dan ada cara penyelesaian dia untuk setiap kepada ketakutan-ketakutan tu. Jadi selalunya bila seorang isteri ni dia sudah dah tahan dan dia mau buat keputusan untuk bercerai, dia akan jumpa dengan peguam. Apakah prosedur dia? Selalunya peguam akan bagi surat kah, macam manakah? Apakah prosedur secara ringkas lah, general yang akan berlaku? Okey, selalunya kamu akan berwakalah dengan seorang peguam, di mana wakalah ni bermaksud pelantikan peguam secara rasmi yang diikrarkan di mahkamah serta ditandatangani. Selepas benda tersebut, peguam biasanya akan ambil tindakan untuk memfailkan kes. Tapi peguam ni mempunyai berbagai cara lah. Kalau macam Uncle lebih suka untuk membuat satu notis di mana akan memberi maklum kepada pasangan yang lain. Contohnya kalau isteri yang ingin memfailkan cerai, so biasanya peguam tu akan memaklumkan pihak si suami dan cuba untuk mendapatkan persetujuan perceraian secara damai dahulu. Itulah yang drama tu. Yes, kadang-kadang kita lihatlah reaksi suami lah. Reaksi, ya. Kalau reaksi suami itu mungkin dalam keadaan yang agresif,
So, pihak peguam biasanya akan memfailkan cerai fasah. Okey? Tapi seandainya seorang suami itu memberikan kerjasama yang baik, so si peguam ni akan memfailkan perceraian secara persetujuan. So, maksudnya di sini, proses perceraian tu akan lebih cepat dan lebih senang dilakukan di mahkamah syariah. Okey, dalam mau tengok respon suami tu kan, mesti ada banyak macam-macam respon kan. Yes. So adakah kamu ni berpengalaman untuk tackle setiap respon suami tu? Okey, biasanya cara peguam ni berbeza-beza. Kalau bagi uncle akan bagi tempoh dalam masa 7 hari. Seandainya dalam masa 4-5 hari pun pihak suami tidak bagi respon, biasanya pihak peguam atau firma guaman akan cuba menghubungi untuk mendapatkan kepastian. Seandainya tidak ada respon juga, so barulah peguam akan bertindak untuk memfailkan cerai, mungkin cerai fasah ataupun cerai taklid, mengikut kategori yang telah dipersetujui oleh peguam dan anak guam. Okey, isteri ni kan dia takut. Dia takut tentang step-step tu. Okey. Contoh macam step pertama, dia suami dia akan dapat notis. Okey. Apa reaksi suami dia, apa reaksi keluarga dia. Lepas tu step kedua, step ketiga, dia ada ketakutan, setiap ketakutan. So, adakah kamu akan membantu dalam step-step tu supaya dia tidak berapa takut kah, macam mana kah? Okey, tidak payah risau bagi seorang isteri yang telah pun menggunakan hikmat seorang peguam. Anak guam tersebut tidak perlu pun untuk hadir ke mahkamah bagi proses sebutan. Okey. So, peguam sahaja yang akan mewakili anak guamnya untuk hadir ke setiap sebutan. Maksudnya di sini, anak guam tersebut hanya akan hadir pada hari perbicaraan. Inilah kebaikan apabila menggunakan hikmat peguam, di mana dia hanya perlu datang ke mahkamah bagi wakalah pelantikan peguam, dan every proceeding akan dihadiri oleh peguam sahaja tanpa kehadiran anak guam. Okey, ini boleh menyelesaikan satu masalah yang dorang malu. Yes, dan boleh mengelakkan persengketaan ataupun drama di mahkamah syariah itu sendiri. So, tak payah risau. Apa yang paling penting, dapatkanlah hikmat seorang peguam supaya kamu tidak perlu pergi ke mahkamah dengan lebih kerap. So, jelaslah. Yes, disitulah fungsi peguam syar'i bagi membantu anak guamnya yang ingin membuat tuntutan cerai. Itulah ketakutan yang isteri-isteri ni rasa. Yes. So, anda payah risau. Kamu tidak perlu pun pergi mahkamah. Yang cuma perlu hadir adalah peguam kamu dan pihak defendant. Siapa pihak defendant? Suami kamu tu yang dituntut perceraian. Dan suami kamu juga layak untuk ambil peguam. So, terpulanglah kepada pihak defendant tu sama ada dia ingin melantik peguam ataupun tidak. Secara general kan, isteri tu dia akan datang jumpa peguam. Dia akan rasa takut dengan respon suami dia. Lepas tu dia akan rasa malu. Betul. Dia akan rasa malu sama proceeding tu lambat kan. Lebih daripada 6 bulan. Akan mengambil masa 4 hingga ke 6 bulan. Betul. So, ketakutan ni tadi kita sudah bincang. Kalau dia takut, dia tidak perlu takut. Kan? Betul. Kalau dia malu, dia tidak perlu malu sebab dia tidak hadir pun ke mahkamah, melainkan di hari perbicaraan, iaitu final day lah, masa hari perbicaraan. Itu pun kalau sampai tempoh perbicaraan. Seandainya di dalam tempoh proceeding tu si suami mungkin ingin melafazkan cerai kerana tidak sanggup sudah untuk melalui proses mahkamah tersebut, maka prosesnya akan lebih pendek. Maka datanglah si isteri semasa si suami melafazkan cerai. Okey, apa yang mau disampaikan di sini supaya ketakutan itu tidak menjadi ketakutan lagi dan malu tu ada dia punya solution. Okey. Cerita dia senang. Malaysia masih ada undang-undang, mahkamah syariah masih ada boleh membela nasib wanita. Dapatkan hikmat seorang peguam agar kamu tidak perlu hadir ke mahkamah lebih kerap, kerana peguam kamu akan mewakili kamu
hadir ke mahkamah untuk menyelesaikan perkara-perkara mengenai undang-undang dan tuntutan tersebut. Jadi malu tu kita tidak boleh nafikan kamu malu, tapi dapat dikurangkan. Kenapa? Sebab kamu tidak perlu kerap hadir ke mahkamah. Di setiap daripada Proceeding daripada step, awal hingga ke hari perbicaraan, di mana kamu cuma perlu hadir pada masa perbicaraan. so segala ketakutan-ketakutan tu peguam akan memberi nasihat apa Peguam akan tindakan beri yang nasihat, perlu betul. dibuat. Betul. Nanti peguam kamu akan advise apa yang perlu buat, apa tindakan yang perlu kamu lakukan. So don't worry. Apa yang penting di sini dapatkan hikmat seorang peguam syar'i. Tidak perlu risau, tidak perlu takut kerana semua respon-respon ni semua takut lah respon Ya. apa tu ialah benda yang biasa. Yes, sebab apa? Bila kamu pakai peguam, hak kamu pun akan terbela. Tidaklah tercicir mau buat apa benda kan, tidak buang masa. Jadi untuk bagi mereka yang takut berhadapan dengan pihak suami bagi memproses perceraian, Uncle advise supaya dapatkan hikmat seorang peguam syar'i. Okey lah. Okey, Uncle harap orang di luar sana, Tidak isteri-isteri perlu takut. tidak perlu mau takut. Okey, jangan biarkan hidup kamu menderita dan sengsara disebabkan oleh hubungan kamu yang memang sudah tidak boleh berdamai ataupun diselamatkan. Okey? Okey, jangan lupa untuk share posting ini. Yes. Jangan lupa untuk follow dan like page ini. Tidak payah pun kamu like video ni. Pergi ke Sufian Ismail dan klik dalam atas nama tu dan follow dan like page ini, okey? Dan kalau ada kamu ada Instagram, pergi ke Sufian Ismail _official. Sufian Ismail _official dalam Instagram. Boleh follow Instagram tu. Yes, thank you. So, Uncle harap benda ni boleh bagi manfaat kepada semua umat Islam atau keluarga Islam di Sabah dan khasnya untuk follower Uncle di dalam FB. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.